berani buat, berani tanggung lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Apa hal korang hari ini? Ya, selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid, RH TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber yang menjadi kegemaran seantero rakyat Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, Vietnam, Sulawesi, Papua New Guinea dan serantau Asia, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu, come on. Let's go. Yeah. Yes. Semalam kita dikejutkan dengan satu berita yang ada mengena dengan tentera, sampai ramai DM aku punya IG minta penjelasan apa yang dah jadi ni sebenarnya, betul ke, bla 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 bla. Garu-garu tolak vaksin, anggota tentera diberhentikan, bakal hilang pencen. Ini adalah satu kesempatan yang boleh diambil oleh golongan anti vaksin untuk menjadikan poin dorang lah. Confirm lah dia akan bising hak asasi lah, mana tu lah, mana ni lah, sampai ada patriot lah, apa benda lah nak petikai pasal benda ni. Aku nak cerita dekat korang, ada beberapa benda yang korang kena faham pasal tentera. Tapi macam biasalah, sebelum aku teruskan video, kita sikit lagi guys, sikit lagi insya-Allah, dengan izin Allah, sikit lagi kita nak menjejaki 200k subscriber. Okay, boleh tekan butang subscribe kalau merah yang dekat bawah ni, aku tunjuk dekat sini contoh dia. InsyaAllah kita akan buat giveaway yang sepadu bicep aku. Tak padu sangat. Berkenaan dengan berita ni yang viral semalam ni, korang kena faham satu benda. Berita yang mula-mula keluar ni adalah daripada media, bukan daripada tentera. Kebarangkalian untuk cerita ini dispin, ditokok tambah adalah sangat tinggi. Sebab tu aku cakap dekat korang, apa-apa berita yang kena mengena dengan tentera, korang patut tunggu berita ni keluar daripada sel-sel media ataupun unit media tentera itu sendiri, barulah berita itu legit kalau pasal tentera lah. Jadi kalau terus keluar cerita macam ni dengan tajuk yang hebat macam ni, korang kena sabar. Korang kena tunggu dulu kenyataan media yang akan dikeluarkan oleh ATM ataupun TUDM ataupun TLDM ataupun Tentera Darat Malaysia. Kita cerita dulu pasal hukuman askar, iaitu diberhentikan. Ya, memang betul, dalam askar ni ada hukuman-hukuman sekiranya anggota ataupun pegawai itu melanggar arahan-arahan yang termaktub dalam akta ataupun yang termaktub dalam perintah bahagian 1 dan sebagainya, adalah undang-undang askar lah. Sebab askar ni dia ada undang-undang dia sendiri, dan sekiranya kalau anggota atau pegawai itu melanggar sesuatu arahan itu, dia boleh diberhentikan. Tapi boleh diberhentikan tu sebenarnya adalah hukuman yang paling maksimum, yang paling berat. Dia ada juga hukuman-hukuman lain, contohnya macam loss seniority ataupun seniority dia diturunkan, turun pangkat, gaji dia kena tahan, kena hukuman medan, dan ada macam-macam lagi lah ikut hierarki dia punya berat kesalahan tu lah. Sekiranya kalau anggota dan pegawai tu diberhentikan, kau ingat askar ni nak berhenti macam cerita drama tu, you're fired, kepala otak. Bukan macam tu. Bukan. Nak berhenti daripada tentera ni, even nak berhenti macam aku, nak berhenti pasal habis kontrak, berhenti secara proper pun ambil masa yang sangat lama. Proses aku nak tamat perkhidmatan ni ambil masa lebih kurang 6 bulan nak settlekan documentation, nak buat clearance, adalah ada punya prosedur-prosedur dia, ambil masa yang lama. Belum lagi kalau diberhentikan pasal ada kes. Korang kena tahu, sekiranya seseorang tentera itu diberhentikan, mestilah berdasarkan hukuman yang dijatuhkan melalui mahkamah tentera. There is no such thing as pegawai tu kena pergi menghadap dia punya CEO, dia punya pegawai memerintah, tiba-tiba CEO cakap, you're fired, ini surat kau diberhentikan. Tidak ada guys, tidak ada. Proses dia sangat lama. Tambah-tambah kalau diberhenti bawah mahkamah tentera lah. Sebab sekiranya seseorang itu dia kantoi lah, langgar arahan dan sebagainya, dia akan didakwa di bawah mahkamah tentera
dan dia berhak untuk minta dibicarakan. Proses nak dibicarakan tu pun insya-Allah akan mengambil masa yang lama. Contohnya macam ada seorang hamba Allah kawan aku ni, dia kantoi dadah, nak berhenti pasal dadah yang memang dah confirm dadah ada dalam air kencing dia tu pun, prosedur mahkamah tentera ni ambil masa yang sangat lama guys. Barulah jatuh dia punya hukuman tu. Sebab sebelum nak naik ke mahkamah tentera tu pun, dia kena tubuhkan dulu Board of Investigation ataupun Board of Inquiry ataupun lembaga penyiasatan. Dia kena siasatlah dulu, betul ke tak betul ke, siapa yang terlibat, adakah ada anasir luar, dia kena siasat dulu. And then bila siap BOI tu barulah dibawa ke mahkamah tentera untuk dipertuduhkan lah. Jadi kalau korang baca berita-berita media awam macam ni, tolong jangan terus teracun dan menganggap wow, dia kena pecat. Okey, dalam tentera tak ada istilah pecat Yang media-media awam ni tolong jangan pakai istilah-istilah yang boleh mengelirukan orang macam ni. Please, tolong. Manakala berkenaan dengan arahan vaksin ni pula, okey aku ceritalah sikitlah. Sebenarnya pasal kena buang ni, setahu akulah berdasarkan pengalaman aku dapatkan info daripada pegawai-pegawai admin, pegawai urus setia dalam tentera ni yang mana memang pakar lah dalam bidang-bidang arahan semasa pasal hukuman apa semua ni. Arahan-arahan semasa yang besar macam ni, yang penting, dia tak akan keluar arahan verbal. Dia tak akan keluar arahan daripada mulut ke mulut. InsyaAllah kalau dalam tentera ni, arahan-arahan semasa ni dia akan keluarkan dalam perintah bahagian 1 ataupun orang panggil perbah 1 ataupun orang panggil part 1 order. Dia ada banyak lagi lah. Dia ada part 2 order, perintah bahagian 2 ataupun dia ada arahan-arahan khas. So perintah bahagian 1 ni biasanya adalah arahan-arahan semasa. Arahan-arahan yang mengikut apa yang terjadi, yang latest, yang berkaitan dengan tentera. Contohlah pasal social media, pasal askar main TikTok yang aku pernah keluarkan video sebelum ni, bila benda tu melibatkan askar dan sebagainya, pihak tertinggi dalam tentera darat, tentera udara, tentera laut, dia akan keluarkan satu arahan lah. Dan arahan tu akan dipublishkan dalam perintah bahagian 1. Maknanya arahan tu dah dikuat kuasakan, sekiranya korang langgar arahan tu, mendapat, korang berisiko untuk dapat hukuman lah. Jadi kalau tentera ni, tentera guys, tentera, it's all about menurut arahan. Okey, dalam askar ni dia tak ada kau kena ikut arahan yang tidak membawa kebaikan pada perkhidmatan ataupun pada negara. Kadang-kadang kau je rasa benda ni tak bagus untuk kau, tapi sebagai seorang tentera, kau berkhidmat untuk negara, bukan berkhidmat untuk diri kau. Sebab tu aku cakap dekat korang, bila korang nak masuk askar, korang kena letak mentality service before self. Kau kena bersedia untuk korbankan keluarga, korbankan masa, korbankan pendirian kau juga. Jadi aku rasa semua orang dah maklum, even orang awam, kalau kau masuk tentera, it's all about menurut arahan, ikut perintah, ikut arahan. Jadi kalau kau tak ikut arahan, inilah kemungkinan-kemungkinan yang kau akan terima. Jadi kalau kau jenis yang tak boleh ikut arahan, jangan masuk askar. Kau boleh buat kau punya askar sendiri. Bak kata askar lah, berani buat, berani tanggung lah. Semuanya salah sendirilah. Dah memang askar ni kena ikut arahan, itulah lumrah dia. Jadi kepada sesiapa yang askar, yang tentera ni, ataupun pegawai kerajaan ke, ataupun anggota beruniform ke, kalau korang dah masuk, tapi korang ada niat nak break the rules, better jangan masuk lah. Sebab inilah kemungkinan hukuman yang korang bakal terima. So sebelum aku menamatkan video aku untuk kali ni, aku nak recap balik supaya korang ingat secara ringkas. First, seseorang itu jika dia diberhentikan, dia bukan diberhentikan senang-senang. Dia ada proses-proses dia. InsyaAllah proses dia mengambil masa yang lama. Tambah-tambah kalau diberhentikan pasal ada kes, pasal ingkar arahan semua ni, dia kena dibicarakan, ada BOI, dia ada siasatan dulu, barulah akan dijatuhkan hukum. Jadi kalau korang baca berita ni, kalau betul dia dah dipecat, bukan masa hari korang baca berita ni, maknanya pada semalam dia pecat. Tak ada. InsyaAllah dia dah lalu semua proses-proses yang sepatutnya dia lalu sebagai seorang tentera yang dah ingkar arahan, yang kena masuk mahkamah tentera dan sebagainya lah. Nombor 2 adalah dalam askar ni, selain daripada termaktub dalam akta angkatan tentera dan sebagainya, seseorang tentera juga termaktub dan perlu mengikuti arahan-arahan semasa yang dikeluarkan
dalam perintah bahagian 1, perintah bahagian 2, arahan-arahan khas dan sebagainya lah, diikut keadaan lah, selari dengan isu-isu yang sedang berlaku pada waktu itu. Contohnya sekarang ni pasal vaksin, so askar pun akan keluarkan arahan pasal vaksin jugalah. Jadi kalau ingkar arahan, tak kisahlah, walaupun bukan pasal vaksin pun sama juga hukuman yang bakal diterima oleh pesalah itu yang mengingkar arahan. Dan yang last sekali, ingat, kalau keluar berita-berita daripada media-media yang bukan rasmi daripada tentera, daripada sel media, daripada core media ataupun daripada cawangan media tentera ni, tolong jangan terus percaya, tolong jangan terus berfikir atau buat kesimpulan ikut kepala otak kau sendiri, sebab askar ni dia tak senang-senang nak cerita hal askar kepada dunia luar. Mungkin apa yang keluar ni sebenarnya adalah 10% ataupun 20% je. Sebab askar dia tak perlu nak cerita dekat korang pun. Proses-proses dia apa semua tak perlu. Askar is all about askar lah. Dan macam biasa media ni dia akan buat berita yang sensasi. Kadang-kadang sumber yang dia dapat tu bukannya sumber daripada rasmi tentera pun. Diorang simple je, dengan cakap orang pun diorang boleh buat berita. Cedok daripada page orang lain pun diorang buat berita. Zaman sekarang ni kan orang nak cepat, orang nak jual page, jual dia punya syarikat media, nak dapat like dan sebagainya lah. Untuk pengetahuan korang, Tentera Darat pun dah keluarkan siaran media dia. Okey, dia dah ada terangkan pasal COVID, okey, apa kena-mengena tentera dengan COVID, frontliner dengan COVID. Benda tu aku tak perlu nak cerita dekat korang semua. Korang sendiri tahu frontliner. Okey, tentera ni frontliner. Sebelum dia nak jaga orang, dia kena make sure dulu diri dia at least selamat, at least kurang berisiko lah. Okey, kepada anti-vax ni aku dah malas nak tarbiah korang dah. Sebab aku pun hampir-hampir menjadi mangsa anti-vax. Aku tak perlu nak cerita sebab apa, sebab nanti membuka aib orang itu. Pasal kes ni pun ada juga yang dah forward dekat aku, kawan-kawan aku dekat dalam Tentera Darat yang bekerja sama unit dengan yang dipecat ni. Dia pun ada buka cerita pasal ni, tapi aku tak perlu cerita dekat korang lah. Okay? Sebab aku bekas tentera, aku akan jaga aib. Bila cerita pasal anti-vax, golongan anti-vaksin ni, korang faham-faham lah apa yang anti-vaksin ni biasanya akan buat kepada orang-orang di sekeliling dia lah. So, itu saja kita punya video untuk kali ini. Jangan lupa untuk komen, ceritakan pendapat korang, ceritakan korang setuju ke, tak setuju ke. Mungkin korang rasa tak logik ke, tak patut ke askar buat macam ni. Patutnya askar ada hak asasi manusia lah. Jom kita sembang, jom kita debat pasal benda ni. Tak ada masalah. Tak tahu, jangan buat pala tahu. Belajar, find out, okay? Buat research. Alright? Jangan lupa untuk tekan butang share video ni supaya orang tak salah faham. Sekarang ni pun aku dah tengok banyak media ni ambil kesempatan atas cerita-cerita pasal askar ni. Okey, banyak dah aku tengok, termasuk dengan kes yang Kota Sambarahan tu, banyak dah. Aku dah makin sakit hati dah dengan media ni, okey? Dan jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid Arish TV selepas ini. InsyaAllah kita sikit je lagi nak cecah 200,000 subscriber. Thank you, aku bersyukur. Terima kasih kepada korang semua, subscriber, follower channel YouTube Rais Hamid, kerana support, kerana bagi sokongan dekat channel aku yang tak seberapa ni. InsyaAllah dari hari ke hari aku akan cuba improve penyampaian info-info kandungan yang terkandung dalam channel YouTube Rais Hamid lah. Okey, cadangan korang bolehlah juga korang letak dekat ruangan komen. InsyaAllah akan dipertimbangkan. Ingat, jagalah diri kita. Bila kita jaga diri kita, insyaAllah impact dia akan dapat dekat semua orang. Semua orang pun insyaAllah dapat kebaikan dia juga. Okey, kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, have a nice day, stay safe. Bye bye guys, see ya.